Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Firas Matram. Tumpuan berita. Isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS di Demak Jaya Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat tersebut bertujuan bagi memaklumkan dan menjemput Tuan Datuk Patinggi Ragat untuk merasmikan majlis jamuan teh bersempena dengan Jubli Intan ke-60 PPWS yang dijangka diadakan pada 16 Julai depan. Sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS kali ini bertemakan pemangkin komuniti dinamik yang akan diadakan di Hotel The Waterfront Kuching. Dalam pada itu, sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan penting PPWS dalam pembentukan wanita, keluarga dan pembangunan komuniti serta menjadikan PPWS sebagai pemangkin pemerkasaan wanita dalam komuniti di Sarawak. Selain itu, ia juga bagi mengetengahkan peranan PPWS sebagai pemangkin komuniti dinamik dalam memajukan wanita Sarawak agar maju ke hadapan selain dengan keperluan semasa negeri Sarawak. Turut hadir pengerusi PPWS Datuk Nur Hayati Muhammad Ismail, Naib Pengerusi PPWS Aisyah Idris, Timbalan Pengerusi PPWS Zainab Tambi serta ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menjalankan program skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 Peka B40 bertempat di Dewan Mesra Simunjan pada Jumaat. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri berkata, program inisiatif Kerajaan Sarawak itu memberi banyak manfaat kepada penduduk, terutamanya di Parlimen Batang Sadong. Katanya dalam usaha mengesan penyakit tidak berjangkit NCD, program itu juga menyediakan saringan kesihatan, bantuan alat perubatan termasuk insentif melengkapkan rawatan kanser. Justru beliau berharap agar penduduk dapat memanfaatkan peluang yang disediakan itu dengan sebaiknya bagi menyokong usaha kerajaan untuk memastikan semua rakyat kekal sihat dan selamat. Peka B40 memfokuskan kepada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, kesihatan mental dan kanser. Saya berharap penduduk di P200 Batang Sadong mengambil peluang kemudahan yang telah disediakan agar kita dapat mengekalkan kesihatan yang baik atau mencegah daripada kemudaratan tahap kesihatan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program tersebut di Dewan Mesra Simunjan pada Jumaat. Program Peka B40 diadakan bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah di samping menjalinkan kerjasama di antara sektor awam dan swasta dalam penjagaan kesihatan primer. Turut hadir ialah Pegawai Daerah Gedong Abdul Khalid Manap serta pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan dana menerusi projek transformasi luar bandar RTP untuk menaik taraf kemudahan sekolah-sekolah di kawasan Repok setiap tahun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, rakyat Sarike sangat bertuah kerana mempunyai pemimpin iaitu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang prihatin dan berpandangan jauh terhadap rakyat Sarike. Berucap semasa merasmikan Majlis Hari Sukan Sekolah Kebangsaan SMK St. Anthony dan Sekolah Kebangsaan SK St. Anne di Kompleks Sukan Sarike baru-baru ini, beliau memberitahu aktiviti sukan dapat melahirkan modal insan yang berkaliber tinggi. Di samping itu, jelasnya projek RTP telah diluluskan untuk SMK St. Anthony Sarike sebanyak RM820,000 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Manakala bagi SK St. Anne Sarike pula sebanyak RM350,700 dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dalam majlis sama, Datuk Huang Tiong Si telah menyumbang dana sebanyak RM5,000 kepada SMK St. Anthony Sarike dan SK St. Anne Sarike. Manakala di Daro, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad turut mengumumkan beberapa projek transformasi luar bandar RTP 2022. Antaranya projek menaik taraf Dewan Terbuka Kampung Sawai sebanyak RM170,000, menaik taraf jeti dan ponton berjumlah RM120,000 dan projek bina baru bangunan kelas pra sebanyak RM560,000. Di samping itu, dana tambahan turut diagihkan kepada pihak PIBG untuk kerja-kerja baik pulih prasarana sekolah sebanyak RM30,000 serta satu set alat siar raya untuk kegunaan sekolah.
Beliau berkata semasa merasmikan Majlis Ramah Tamah Gawai Raya di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawai 2022 baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, beliau menyampaikan cek sumbangan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Kampung Sawai dan Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung Sawai yang melibatkan jumlah RM12,000. Safi'i juga berkesempatan melawat ke kelas prasekolah dan darjah 1 hingga 6 bagi majlis Belanggar Meja Gawai Raya. Di Telang Usan pula, Zon Baram dinobat sebagai Johan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah MSSR Daerah Baram yang berlangsung di Stadium Marudi. Dalam kejohanan olahraga itu, Zon Baram Ulu pula muncul sebagai naib Johan, manakala Zon Tutoh Apoh mendapat tempat ketiga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dennis Ngau telah hadir menyempurnakan Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga MSSR Daerah Baram itu baru-baru ini. Sementara itu, Chesley daripada Zon Tutoh Apoh dan Esther Joy Petrus daripada Zon Baram Tengah dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati dalam kejohanan berkenaan. Balik ke laporan seterusnya, dalam kemeriahan persiapan menyambut Hari Raya Adil Adha tahun ini, seorang wanita tidak melepaskan peluang untuk mencari sumber pendapatan dengan menjual sarung ketupat anyaman. Jumaini Ismail, 49 tahun daripada Kampung Semariang, Batu berkata ini merupakan tahun yang ke-8 beliau berniaga sarung ketupat di Jalan Semariang. Beliau yang dibantu oleh ahli keluarganya memberitahu mereka mampu menghasilkan sarung ketupat lebih 20,000 biji dalam masa sehari dengan pendapatan mencecah lebih RM1,000 sehari. Selain itu, beliau turut mendapat bahan anyaman seperti daun nipah di Santubong dengan menaiki perahu kerana kosnya lebih murah berbanding berbeli daripada pembekal bahan anyaman berkenaan. Sementara itu, Dayang Mas Sinti, 55 tahun berasal dari Kampung Rampangi pula memaklumkan beliau telah berniaga ketupat anyam di tepi jalan selama 28 tahun dan merupakan satu-satunya punca pendapatan keluarga setiap kali musim perayaan. Jelasnya, beliau mula berniaga seawal jam 7.30 pagi dan turut menerima tempahan secara atas talian bukan hanya pada musim perayaan, malah turut dijual pada hari-hari biasa. Sekian isi malam bersama saya Fidas Matrong. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.